Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fikri Balikis binti Amirul Mukminin, memegang nomor matriks E193178. Kami akan membentangkan mengenai ketokohan Ja'far bin Abi Talib dan sumbangan beliau. Pertama sekali, Ja'far bin Abi Talib, juga dikenali sebagai Ja'far At-Tayyar, adalah seorang tokoh terkemuka dalam Islam awal dan dikenang kerana kecerdasan, pengetahuan, keberanian dan kemahiran kepimpinannya. Beliau adalah anak kepada Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad SAW, dan dibesarkan dekat dengan Nabi. Ja'far terkenal dengan keimanan dan ketaatannya yang kuat kepada Islam dan memainkan peranan penting dalam penyebaran awal agama itu. Beliau berkhidmat sebagai komander dalam beberapa kempen ketenteraan dan juga terkenal dengan kemahiran diplomasi dan perundingannya. Antara kelebihan lain, Ja'far bin Abi Talib adalah dikasihi oleh Rasulullah SAW. Wajahnya mirip dengan Rasulullah, syahid di dalam peperangan Mu'tah, menjadi seorang panglima peperangan Mu'tah dan mengetuai rombongan berhijrah ke kota Habsyah. Kita lihat pula kepada biodata Ja'far bin Abu Talib. Ja'far bin Abu Talib atau nama penuhnya Abu Abdillah Ja'far bin Abu Talib Abdul Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay al-Hashimi telah dilahirkan di kota Mekah 33 tahun sebelum hijrah. Ja'far bin Abu Talib juga merupakan abang kandung kepada Ali bin Abi Talib. Ja'far turut digelar sebagai Ja'far At-Tayyar atau Ja'far Zul Janahain yang bermaksud Ja'far yang memiliki dua sayap. Dikatakan Ja'far telah dilibas oleh seorang tentera Rom dengan sangat kuat sehingga badannya terbelah dua. Oleh itu, Allah telah mengurniakannya dengan dua sayap yang membolehkannya terbang ke mana sahaja di dalam syurga. Ja'far telah berkahwin dengan Asma binti Umais yang kemudiannya berkahwin pula dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq setelah kewafatan Ja'far. Ja'far telah gugur syahid dalam perang Mu'tah yang berlaku pada tahun 8 Hijrah. Seterusnya, saya Nur Syakira Azira binti Yaakob, nombor matrik R193915 akan membentangkan tentang sumbangan Ja'far bin Abi Talib. Sumbangan beliau yang pertama ialah beliau merupakan seorang jurucakap bagi umat Islam. Hal ini kerana beliau telah menjadi jurucakap ketika dilantik di Mekah untuk bersepakat dengan Raja Najasyi yang bertujuan untuk meminta perlindungan politik daripada beliau. Sumbangan beliau seterusnya adalah beliau merupakan seorang yang sangat fasih dalam menjelaskan tentang kepribadian Nabi Isa AS. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan kafir Mekah telah beritahu kepada Raja Najasyi bahawa Nabi Isa telah datang untuk memecah belahkan hubungan antara raja-raja. Namun, Ja'far telah menjelaskan bahawa tujuan kedatangan Nabi Isa itu adalah untuk menyatukan umat Islam yang berada di Habsyah. Sekian itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Nur Syafiqah Hazia binti Hasirun E193315 akan menjelaskan sumbangan beliau yang seterusnya. Zaid bin Abi Talib merupakan seorang yang pemurah. Beliau menjamu makanan kepada golongan fakir miskin dan menjemput mereka makan ke rumah beliau agar tidak ada sesiapa pun yang tersisih. Yang keempat pula, beliau menjadi penerus kepada Zaid bin Haris. Selepas terjadinya perang Khaybar dan kembalinya Ja'far dari Habsyah, Nabi SAW melantiknya sebagai panglima tentera Islam. Ja'far pergi berperang dengan tentera Baizatin di Mu'tah dan berkata, jika Zaid terbunuh, maka Ja'far yang akan menggantikannya, yakni mengetuai perang. Saya Muhammad Amir Haziq bin Muhammad Zainuri, nombor matrik A196524, dan saya akan memberi beberapa kesimpulan. Beliau yakni Ja'far bin Abu Talib adalah seorang sahabat yang memiliki kepribadian yang besar di samping beliau adalah pemegang panji para mujahidin. Beliau adalah orang yang melakukan dua hijrah, iaitu berhijrah ke Habsyah dan berhijrah ke Madinah.
Beliau merupakan orang yang mirip dengan Rasulullah SAW daripada sudut rupa dan akhlak. Nabi SAW pernah menamakannya dengan nama Abu Al-Masakin. Tambahan pula, beliau juga ketika peperangan Mu'tah, beliau sedang berpuasa dan mati syahid juga dalam keadaan berpuasa. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada ketokohan Ja'far bin Abu Talib, kita mesti mencontohi ketokohan dan kehebatan kepribadiannya seperti petah berkata-kata, pemurah dan berani dalam berjuang. Beliau petah berkata-kata sebagaimana beliau menjadi jurucakap bagi pihak orang Islam semasa di Habsyah dan hingga dapat meyakinkan Raja Najasyi, pemerintah Habsyah ketika itu. Seterusnya, Ja'far juga adalah seorang yang sangat pemurah dan prihatin kepada orang miskin sehingga beliau diberi gelaran sebagai Abu Al-Masakin, iaitu bapa kepada orang miskin. Abu Hurairah pernah menyatakan bahawa orang yang sangat baik kepada kami ialah Ja'far bin Abi Talib. Beliau pernah mengajak kami ke rumahnya dan memberikan makan minum kepada kami sehingga habis makanan yang dihidangkan, dan beliau sanggup mengeluarkan bekas kecil yang berisi manisan di situ dan kami menikmatinya bersama-sama. Yang terakhir, kita boleh mencontohi sifat keberanian beliau yang mana beliau berjuang hingga ke titisan darah yang terakhir. Dalam peperangan Mu'tah, ketika Zaid bin Harisah gugur syahid, lalu Ja'far bin Abi Talib mengambil panji umat Islam dan terus berjuang dengan hebatnya tanpa tiada tolak bandingnya. Apabila keadaan semakin gawat, beliau terjun dari kudanya dan terus berlawan sehingga putus tangan kanannya. Lalu beliau mencapai panji dengan tangan kirinya dan terus berjuang sehingga tangan kirinya pula yang putus. Lalu digendongnya panji tentera Islam dengan kedua-dua lengannya sehingga saat Ja'far terbunuh, beliau masih lagi mengangkat bendera panji tentera Islam. Beliau termasuk dalam kalangan mereka yang dijanjikan syurga. Apatah lagi, beliau terdiri dalam kalangan mereka yang gugur syahid di jalan Allah dalam perang Mu'tah demi menegakkan agamanya. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, aku melihat Ja'far bin Abi Talib menjadi malaikat yang terbang di syurga bersama para malaikat dengan kedua sayapnya. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.